Okey, jadi kita mulakan kelas kita ini dengan umul kitab lah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, boleh respon tak? Dengar tak suara cikgu? Takut cikgu duk syok sendiri aja cikgu. Hampa tak dengar pun. Dengar cikgu, dengar. Okey, cantik. Okey, ini kita nak sambung kemarin iaitu pelarut bukan air. Di mana pelarut bukan air. Okey. Iaitu pelarut bukan air yang berasaskan karbon boleh digunakan untuk melarutkan zat terlarut yang tak larut dalam air. Okey ya. Jadi pelarut ni tak semestinya air. Tak semestinya air pelarut ni. Benda bukan air pun ada pelarutnya, iaitu yang berasaskan karbon. Kita boleh melarutkan zat terlarut yang tak larut dalam air. Maksudnya ada benda yang tak larut dalam air, kita boleh larutkan menggunakan pelarut berasaskan karbon. Okey. Seterusnya kita tengok sifat pelarut ni. Sifat pelarut bukan air yang mudah meruap menyebabkan pelarut ini digunakan secara meluas dalam penyediaan bahan semburan lah. Seperti cat, minyak wangi dan racun serangga. Sebab apa? Macam kita spray minyak wangi kan, spray sekejap je terus kering dah. Kalau kita gunakan pelarut berasaskan air kan, air kena baju kita lambat kering. Tapi kalau kata alkohol contohnya kan, dia akan lebih cepat kering lah. Okey, jadi sifat pelarut bukan air yang mudah meruap, kita banyaklah guna. Contohnya cat, jadi kita nak bagi cat dia cepat kering, jadi kita gunakan base dia pelarut yang mudah meruap. Okey. Seterusnya, pelarut bukan air juga perlu dikendalikan dengan cermat. Pelarut bukan air perlu dikendalikan dengan cermat kerana pelarut ini membahayakan kesihatan manusia. Ini sangat penting lah. Pelarut bukan air ni kita kena jaga dia punya safety dia lah. Okey, contohnya ini ialah contoh alkohol. Alkohol iaitu minyak wangi antiseptik. Minyak wangi dan juga antiseptik, minyak wangi dan juga antiseptik. Okey. Contohnya sekarang ni kan, kita banyak guna hand sanitizer kan. Kalau tangan kamu luka, guna hand sanitizer dekat nak masuk DIY ke apa tu, siaplah pedih dengan tangan kan. Okey, jadi itu disebabkan oleh dia kandungan dia ialah alkohol. Okey, seterusnya ialah kerosin. Kerosin iaitu minyak lampu. Zaman nampol ni tak jumpa dah kan lampu ni, lampu gasolin kan, lampu gasolin dulu-dulu ni. Kerosin ni lah. Zaman mak ampa pun mungkin tak guna dah ni. Zaman Tok Wan ampa lah kan. Mungkin masih guna ni dulu. Okey, seterusnya aseton kita gunakan dalam shellac. Kita gunakan dalam varnis kuku. Kalau kata kalau kita pakai inai kan. Kalau kata orang-orang yang ni dia nak bagi kuku cantik, dia pakai varnis kuku tu lah. Sebenarnya bahan yang ada dalam varnis kuku tu ialah aseton. Okey. Dan juga lekar. Lekar ni ada dalam yang kalau kita tengok permukaan meja jadi berkilat tu, permukaan meja jadi berkilat tu ada lekar lah dalam dia. Okey. Seterusnya kita tengok ada turpentin. Turpentin fungsi dia ialah sebagai penanggal lah. Bukan penanggal hantu penanggal tu kan. Penanggal contohnya macam kita nak keringkan nak cuci sesuatu benda, kita boleh tanggalkan kekotoran. Okey, kedua ialah kita boleh tanggalkan cat-cat tu lah, kotoran cat tu, penanggal kotoran cat, dan juga sebagai pencair cat.
terpenting ni. Maksudnya kalau kamu gunakan cat minyak ni lah selalunya. Kita kena campur dengan turpentin. Okey. Okey, ni ialah ether. Ether banyak dalam pembuatan produk makanan lah. Ether. Okey. Okey, jadi kita nak masuk ke 5.3. 5.3 pembersihan dan pembekalan air. Kalau kamu tengok pagi tadi pun ada minum air kan? Ada minum air. Kemudian kita buka pipe air tu je kan? Pipe air. Ataupun kamu pernah tak beli air mineral kan? Air mineral dia ada air minuman tudung warna putih kan, air mineral ada tudung warna hijau ataupun tudung warna biru. Yang selalunya yang tudung warna biru hijau tu dia lebih mahal. Tudung warna putih dia lebih murah lah. Sebab apa? Kalau kamu baca dia tulis di situ di botol dia tu, kalau tudung warna putih tu dia hanya tulis air sumber bekalan air yang dirawat oleh Syabas ke Jabatan Bekalan Air mana-mana negeri lah yang dikeluarkan. Kalau di Selangor Syabas lah, kalau di Perak Jabatan Bekalan Air Perak lah. Okey. Jadi kita kalau kita tengok kan, air yang keluar daripada paip rumah kita tu sebenarnya dah pun dikriteriakan sebagai selamat diminum. Sebagai selamat diminum, walaupun sebenarnya kan kita pasang lagi penapis kan, kita masak dulu air tu. Sebenarnya kalau ikut yang keluar daripada paip kamu tu dah selamat diminum. Sebab apa? Dia dah pun dirawat. Dah pun dirawat. Okey. Kita tengok kaedah pembersihan air. Air merupakan sumber semula jadi bumi yang sangat berharga. Okay, air meliputi 2/3 daripada permukaan bumi, tetapi sebahagian besar air ni tak boleh terus digunakan. Jadi walaupun meliputi 2/3 bumi, tapi sebahagian besar air tak boleh terus digunakan kerana mengandungi benda asing, mikroorganisma dan juga bahan terlarut. Jadi kita kena rawat dulu air tersebut, baru kita boleh minumlah. Okey, jadi air perlu dibersihkan dan dirawat supaya selamat diminum oleh manusia. Pembersihan air dapat menyingkirkan bau, rasa, warna, mikroorganisma dan bahan terlarut supaya air dapat digunakan untuk pelbagai kegunaan yang lain lah. Contohnya kalau air daripada sungai tu, kalau kita tengok keruh kan, keruh. Tapi selepas dirawat keluar dekat paip kita, jernih kan. Kemudian kalau kita nak basuh baju kan, air keruh tadi nak basuh baju sekolah hampa habis jadi warna coklat kan. Jadi sebab tu perlu dirawat dulu. Okey, jadi kita nak tengok kaedah pembersihan air. Ada beberapa kaedah untuk kita nak membersihkan air. Okey, yang pertama ialah dengan cara pendidihan. Dengan cara pendidihan kita didihkan air tersebut. Fungsi dia ialah untuk membunuh mikroorganisma lah, untuk membunuh mikroorganisma. Okey, yang kedua kita boleh gunakan kaedah pengklorinan. Kaedah pengklorinan iaitu dengan cara membunuh mikroorganisma juga. Tadi kita dengan cara didih kan. Yang ni kita gunakan bahan kimia iaitu klorin untuk membunuh organisma. Okey. Yang ketiga kita boleh gunakan kaedah penurasan. Kita turas dia untuk memisahkan benda asing terampai daripada cair. Penurasan ni contohnya kalau kata ada pepejal yang terampai kan. Contohnya air yang warna keruh tu, maksudnya ada molekul tanah yang terampai lah. Jadi kita nak asingkan dia, kita boleh gunakan kaedah penurasan. Okey, seterusnya ini ialah kaedah yang untuk kita nak dapat air yang betul-betul H2O lah.
betul-betul H2O, iaitu menggunakan kaedah penyulingan, iaitu dapat menyingkirkan benda asing yang terampai, bahan terlarut dan membunuh mikroorganisma. Ini semua maksudnya penyulingan ni kita akan dapat air yang tulen. Sebenarnya bagus ke tak bagus kita minum air yang suling ni? Siapa boleh respon? Bagus ke tak bagus? Tidak habis gak hamba. Siapa boleh respon? Boleh tak kita minum air suling ni? Tak boleh ke? Okey, tak boleh. Kenapa tak boleh? Ada orang lain boleh tambah? Kenapa tak boleh? Tak ada. Pergi dapur habis apa? Nak masak Maggi apa? Okey. Macam kawan kamu kata tadi, sebenarnya boleh sebenarnya. Air suling ni boleh, tapi tak bagus untuk tubuh badan kita. Air suling ni boleh diminum, tetapi hanya semata-mata boleh menghilangkan dahaga sahaja. Semata-mata boleh menghilangkan dahaga. Sebab apa? Sebab kalau kata kamu minum, maksudnya tak ada maksudnya garam mineral tak ada, kan? Mineral dalam tu semua tak ada. Yang bagus untuk badan kita tu, mineral yang bagus untuk badan kita tak ada. Jadi kita hanya dapat menghilangkan dahaga sahaja, tapi tak memberikan zat kepada tubuh badan kita lah. Sebab tu tak digalakkan minum air suling. Okey, macam mana kita nak selesaikan masalah kekurangan bekalan air, kan? Kalau kita tengok dekat Singapura, terpaksa beli air daripada Malaysia, kan? Terpaksa beli air daripada Malaysia. Kemudian kalau kita tengok itu isu, kan, di mana Penang terpaksa beli air daripada Kedah sebenarnya. Penang terpaksa beli air daripada Kedah, bukan beli, maksudnya sungai daripada Kedah tu, sumber air daripada Kedah mengalir ke Penang. Jadi Penang guna air tu, Kedah ada minta benefit lah hari tu. Tapi Penang kata dia masih gunakan air dalam kawasan dia, sungai dalam kawasan dia, cuma sumber dia daripada negeri Kedah, kan? Sama-sama negeri pun bergaduh, kan? Tambah kalau kita sama di antara negara lain, kan? Macam Singapura. Singapura telah menjalankan perjanjian dengan Malaysia. Jadi Singapura dia beli air mentah daripada Malaysia. Jadi dia ada teknologi untuk merawat. Jadi dia akan rawat air kita dan dia jual balik kepada Malaysia. Itu apa yang Singapura lakukan lah. Okey. Jadi dekat Malaysia pun macam dekat Selangor, kan, kita selalu dengar kes dekat Selangor di mana cukup bermasalah di Selangor, iaitu bekalan air tak mencukupi. Jadi kita tengok bagaimana untuk menyelesaikan masalah kekurangan bekalan air ni. Jadi sesetengah negara yang mengalami kekurangan sumber air menggunakan cara alternatif. Cara alternatif bagi mendapatkan bekalan air untuk kegunaan manusia. Okey. Singapura mempunyai bekalan air yang terhad. Negara tersebut menggunakan teknologi moden untuk menghitar semula air apa ni? Air kumbahan supaya dapat digunakan sebagai air minuman dan kegunaan industri. Air kumbahan ni air apa? Air kencing, air taik tu, kan? Dia proses balik bagi boleh buat air minum, kan? Jadi siapa nak pergi melawat Singapura, pergilah, kan? Sebab apa? Sebab mereka tak mau bergantung terhadap Johor lah, kan, dekat Malaysia. Sebelum ni mereka beli dekat Malaysia air mentah. Jadi mereka takut Malaysia memotong bekalan air tersebut. Jadi dia ada menggunakan teknologi moden untuk kitar semula air kumbahan, supaya dapat dia guna balik sebagai minuman dan kegunaan industri. Okey, dan projek tu kita kenali sebagai NEWater. Kamu boleh Google lah. Google nanti projek NEWater, tulis di situ, kamu boleh tengok
Kalau tak silap cikgu, Perdana Menteri dia masa tu, Presiden dia masa tu minum di khalayak ramai. Dia minum, dia tunjuk contoh bahawa orang boleh minum kan. Kita tak tahulah air tu air kumbahan betul yang diproses ataupun lakonan semata-mata kan. Tapi memang ada dibangunkan teknologi ni. Okey. Ada soalan? Setakat ni ada soalan nak tanya? Boleh on mic, boleh tanya kalau nak tanya, tak ada masalah. Tak ada? Okey. Tak ada. Tak ada. Okey. Jadi kita pergi ke seterusnya, iaitu sistem pembekalan air. Okey. Setiap hari kita menggunakan air untuk mandi, untuk minum, untuk cuci pinggan, kan? Basuh kereta, apa semualah. Kan? Jadi kita tengok air yang dikumpul daripada sumber air seperti sungai dan air hujan disalurkan ke loji pembersihan air untuk dirawat sebelum dihantar kepada pengguna. Jadi kita rawat dulu sebelum sampai ke rumah hampa tu, dirawat dulu. Okey, bakteria, alga dan bahan mineral adalah antara bahan yang kita singkirkan dalam proses kita nak buat pembersihan air ni. Jadi bakteria, alga, bahan-bahan mineral kita akan singkirkanlah benda-benda yang kita tak nak ni. Okey, ini ialah macam mana gambaran sesebuah pusat pemprosesan ataupun pusat rawatan air lah. Pusat rawatan air. Okey. Yang pertama daripada tangkungan air. Daripada tangkungan air, empangan ke apa ke, tak kisahlah yang ni. Kalau macam kita di Bukit Merah, ada satu dengan dekat sebelum Sungai Bogor tu kan. Ada satu tu. Pusat rawatan air tu di situ. Okey. Kita tengok kalau kata Bukit Merah, tangkungan air dia ialah empangan Bukit Merah lah. Kemudian dia akan melalui penapisan, di mana dia tapis habis kan, benda-benda pepejal yang besar lah, yang besar. Contoh dia daun-daun kayu kan, ada plastik orang lempak dalam sungai, ditapis lah benda-benda tu. Ada kayu-kayu ke apa, ditapis dulu. Kemudian akan masuk kepada stesen pump. Dia akan pump. Okey, dia akan pump ke dalam ke tempat pengoksidaan lah. Dia akan pump ke tempat pengoksidaan. Okey. Kemudian akan disalurkan ke tempat penggumpalan. Penggumpalan. Di mana tempat penggumpalan ni kita akan masukkan kapur mati, iaitu kalsium hidroksida, dan juga kita masukkan alum. Okey. Kemudian kita akan enapkan dia pula. Bila kita dah gumpalan tu, kita enapkan dia. Kita enapkan dia. Okey. Kemudian barulah kita salurkan ke mana? Ke tempat penurasan. Sambungan dia ni. Kita tengok tadi tempat enap. Okey, sambungan dia akan pergi ke penurasan. Baru kita turas. Kita turas. Okey. Lepas kita turas, kita dah dapat air yang belum lagi sesuai untuk diminum sebenarnya. Walaupun kita dah nampak hampir bersih, tapi belum lagi sesuai untuk diminum. Okey, kita akan melalui proses pengklorinan dan pemfluoridaan. Di mana sebatian fluorida dan juga klorin dimasukkan lagi ke dalam air kita. Air kita. Kemudian akan dimasukkan dulu ke dalam tangki air bersih. Kemudian barulah dimasukkan ke dalam stesen pump. Kemudian dimasukkan ke tangki simpanan. Kalau kamu tengok ada macam bangunan bulat besar kan. Itu ialah sebenarnya tangki simpanan air lah sebenarnya. Okey. Kemudian barulah disalurkan ke rumah-rumah, kilang-kilang. Jadi kalau kita tengok daripada awal tadi kan,
banyak proses yang kita perlu lalui. Sebab itulah bil air kita perlu bayar. Perlu bayar untuk apa? Untuk menanggung kos-kos inilah. Kan? Kos-kos ni. Jadi kalau kita tengok, last sekali kita dapat air bersih yang boleh diminum. Boleh diminum lah. Last sekali. Okey. Jadi kita tengok satu persatu penapisan tadi, fungsi dia menyingkirkan benda asing seperti ranting kayu dan daun. Pengoksidaan ni menambahkan kandungan oksigen dalam air untuk menyingkirkan bau dan rasa yang kurang menyenangkan. Selalu kalau kita tengok air direct ni kan, kalau tambah air dekat, kalau Sungai Bogor tu ada sawit di situ kan, lagilah rasa dia. Kalau kita tak proses, memang kan. Okey. Penggumpalan pula, alum dimasukkan supaya zarah-zarah lumpur bergumpal dan tenggelam. Sebab tu alum dimasukkan. Kemudian kapur mati pun, iaitu kalsium hidroksida, ditambah untuk mengurangkan keasidan air. Kapur mati ni dia bersifat alkali. Kapur bersifat alkali. Jadi dia untuk mengurangkan keasidan air tu. Sebab air tu selalunya air yang sebelum dirawat ni dia bersifat sedikit asid lah. Okey. Kemudian semasa proses pengenapan, bahan terampai ni dia akan mendak. Dia akan mendak di dasar tangki. Sebab apa? Sebab dia dah tergumpal lah tadi ni. Kita dah gumpal dah menggunakan alum tadi. Alum tadi gumpal-gumpal. Jadi kita enap dia, kita biarkan dia untuk mendak di dasar tangki. Okey. Kemudian barulah kita melalui proses penurasan, iaitu menyingkirkan benda asing dengan penapis pasir. Kemudian kita melalui proses pengklorinan dan pemfluoridaan. Klorin dimasukkan untuk membunuh mikroorganisma dalam air. Natrium fluorida pula dimasukkan untuk mengelakkan perebutan gigi. Jadi sebenarnya air yang kita minum direct ni, di pipe kita ni sebenarnya dimasukkan dah pun natrium fluorida. Selalu fluorida ni kita jumpa kat mana? Ubat gigi kan? Dalam ubat gigi ada fluorida. Jadi klorin dimasukkan untuk membunuh mikroorganisma dan natrium fluorida dimasukkan untuk mengelakkan perebutan gigi. Okey. Okey, seterusnya kita nak tengok kelestarian air ya. Kelestarian air. Okey, sungai merupakan sumber air utama di Malaysia lah. Sungai merupakan sumber air utama di Malaysia. Okey, malangnya, sangat malang. Ini yang berlaku sebenarnya. Pencemaran air yang berlaku menjadikan air tak sesuai untuk kegunaan manusia dan juga memberi kesan yang buruk kepada alam sekitar. Contoh yang terbaik kita tengok itu apa? Sungai Kim Kim kan, dekat Johor. Di mana bukan sekadar air sungai tak boleh digunakan, tapi apa? Boleh membahayakan kesihatan orang pula kan. Boleh mengakibatkan bahayalah, bahaya yang untuk apa? Jangka masa yang panjang kan. Okey. Jadi projek-projek pembangunan perindustrian dan pertanian ni, itu yang sebenarnya menjadi punca utama terhadap pencemaran air ni. Punca utama terhadap pencemaran air ni, itulah bendanya. Okey. Okey, bahan pencemar air. Kita tengok tu sungai dah tercemar dah tu kan. Boleh nampaklah gambar tu. Okey, iaitu bahan buangan domestik. Bahan buangan domestik. Bahan buangan industri. Bahan kimia dalam pertanian. Yang ni yang bahaya sebenarnya. Kan? Kalau kita tengok air ni buat sawah padi, berapa kali meracun kan. Buat sawit, berapa kali meracun sawit dalam setahun. Kemudian kalau orang buat sayur-sayuran kan, tanam sayur, racun, macam jenis racun. Racun ulat, racun serangga, racun macam-macam lah kan. Kemudian lepas pada tu baja pula kan. Selain daripada racun, baja pun sebenarnya ialah bahan kimia juga kan.
Okey, seterusnya ialah tumpahan minyak. Tumpahan minyak. Tumpahan minyak ni boleh berlaku kan di selain pada sungai, laut pun boleh lah kan. Tapi selalunya yang mencemarkan air ni kan tumpahan minyak daripada kilang-kilang lah. Okey. Okey, ini ialah bahan buangan domestik ni, yang bahan buangan daripada rumah kita ni lah. Kan? Sebab itulah hari tu cikgu suruh kalau kita tengok kan inovasi yang kita nak masuk, semuanya sekarang dia Goal 12 tu. Goal 12 tu salah satunya ialah macam hari tu cikgu suruh buat tote bag kan, tak ada seorang pun mesej cikgu. Ada yang buat malu, tak send pun. Tote bag hari tu kan untuk kita nak mengelakkan benda ni lah kan. Kempen tanpa straw, kempen tak ada straw, kempen tanpa hari tanpa plastik. Tujuan dia untuk mengelakkan bahan buangan domestik yang terlalu banyak ni lah. Okey, macam mana? Dengan cara kita menaik taraf sistem pembentungan di seluruh negara. Okey, mendidik masyarakat tentang cara pembuangan sampah yang betul. Iaitu yang mana boleh recycle, kita masukkan dalam kotak recycle. Kan? Bahan plastik yang boleh recycle, kita masuk recycle kan. Besi, kaca, kita asingkan siap-siap. Kemudian jangan buang dalam sungai kan. Lagi satu yang cikgu selalu tengok tu, yang buang keluar daripada kenderaan. Buang keluar daripada kenderaan ni selalu dibuat ni bahaya. Bukan bahaya, tak bagus. Tak ada kesedaran civic. Kan kalau kita tengok kot jalan-jalan tu penuh orang buang sampah. Tak bagus sebenarnya. Tambah hari tu yang mana yang selepas SPM hari tu yang pelajar tu kan buang buku dalam sungai kan. Dia kita habis dah belajar, jadi seronok kan. Buang buku dalam sungai, tak bagus. Tak bagus. Okey. Kemudian yang itu, yang makcik tu, yang buang sampah dalam sungai tu kan. Kononnya buang saka lah apalah kan. Tak bagus lah sebenarnya kan. Buang plastik kan. Buang plastik dalam sungai, tak bagus. Okey. Seterusnya ialah menyediakan kemudahan sanitasi yang sempurna di kawasan pedalaman. Kawasan pedalaman ni kita perlu sediakan kemudahan sanitasi yang sempurna lah. Sebab apa? Kita nak uruskan sampah-sampah di pedalaman ni sangat perlu sebenarnya. Sebab apa? Selalunya sumber air ni, dia punca dia ialah di kawasan pedalaman lah. Kawasan hulu dia kan, hulu sungai ni selalunya berada di kawasan pedalaman kan. Jadi kita perlu sediakan kemudahan sanitasi yang sempurna di punca air tu sebenarnya, iaitu di kawasan pedalaman. Okey, ini ialah bahan buangan industri bahan buangan industri Kalau kita tengok bahan-bahan kimia industri ni, cikgu zaman cikgu kecil-kecil dulu, tempat cikgu ada kilang gula Padang Terap. Di mana setahun sekali kilang gula ni akan dicuci. Dia akan cuci kilang gula ni. Jadi semasa dia cuci kilang tu, dia akan menggunakan bahan kimia. Jadi bila cuci kilang ni, cikgu masa sebaya hampa macam tu lah kan, seronok lah. Sebab apa? Ikan habis timbul. Pakak pergi kutip ikan jadi pesta, takak ikan dekat sungai. Sebab apa? Sebab ikan habis mati kan. Timbul ikan jadi pening. Ikan besar-besar pening habis. Sebab apa? Pembuangan bahan buangan industri ni. Jadi masa tu tak terfikir bahawa bahaya sebenarnya kan. Tapi hari ni kan, bila kita buang tu maksudnya ikan tak boleh hidup. Jadi bila ikan tak boleh hidup, ekosistem dah terganggu. Okey. Macam mana? Kita perlu kuasakan undang-undang untuk memastikan bahan buangan industri ni dirawat sebelum dibuang ke dalam sungai. Maksudnya kilang-kilang ni dia kena rawat dulu air tu kan. Rawat dulu, bagi yang dia buang ke sungai tu ialah air yang bersih lah. Okey, sebagai contoh undang-undang berkaitan pencemaran air, kita boleh tengok peraturan kualiti alam sekitar
Buangan terjadual 2005. Influence perindustrian 2009. Kumbahan 2009. Boleh ikutlah peraturan tu. Okey. Ini bahan kimia dalam pertanian. Kita tengok hari ni dalam teknologi apa, hari ni guna apa? Guna drone lah kan, meracun. Dari segi teknologinya baguslah, tapi sebenarnya guna drone meracun pun maksudnya racun. Meracun, membaja tu sebenarnya bahan kimia dalam pertanian ni sangat tak bagus sebenarnya untuk sungai kita. Sebab apa? Ikan-ikan dan juga hidupan akuatik boleh mati. Okey, macam mana caranya? Ialah dengan cara kita mendidik para petani untuk menggunakan baja dan racun perosak yang bersifat terbiodegradasi. Maksudnya yang tak membahayakan kepada alam sekitar kita lah. Kita kena didik kan. Kalau kamu perasan siapa yang daripada sekolah, masjid sebelah sekolah tu apa benda masjid tu kan, kalau kamu tengok ada dia tulis apa, dia tulis di situ paraquat, racun paraquat diharamkan. Sebenarnya racun paraquat tu ialah racun yang sangat kuat tu sebenarnya. Bapa cikgu dulu pun duk buat padi memang guna racun tu dulu-dulu, sebab orang tak tahu lagi kata racun tu bahaya. Sebenarnya sangat bahaya racun tu. Sebab tu diharamkan. Bayangkan racun tu masuk dalam sungai kita, apa yang berlaku kan. Sangat bahayalah. Okey. Seterusnya ialah tumpahan minyak kan. Kita tengok tumpahan minyak. Kapal-kapal yang bawa minyak ni mengakibatkan tumpahan minyak kan. Membendung dan memungut tumpahan minyak di laut menerusi rancangan kontingensi kebangsaan kawalan tumpahan minyak semakan tahun 1999 dan 2000. Jadi sebenarnya kita dah pun sebenarnya ada respon tim kita untuk tumpahan minyak ni. Memang mereka ada standby lah. Bila masa saja ada tumpahan minyak, ni respon tim kita ni akan membendung dan memungut tumpahan minyak di laut ni. Dan seterusnya ialah dengan cara mempertingkat pengawasan melalui udara dengan kerjasama unit udara polis lah. Dengan kerjasama unit udara polis. Okey, jadi tamat untuk tajuk bab berkaitan dengan air lah. Bab berkaitan dengan air. Jadi ada soalan boleh on mic, boleh tanya kalau ada soalan. Ada nak tanya? Okey, sebenarnya sekejap lagi cikgu ada kelas dengan kelas lain 9.30. Jadi sebenarnya tadi pun memang cikgu dah berniat dah nak tamatkan dalam 9 suku. Dalam 9 suku. Sebab untuk cikgu preparation. Biasalah bila menggunakan Google Meet ni nak kena buka bahan-bahan dia apa semua tu. Jadi ada soalan untuk hari ni? Tak ada. Okey. Jadi cikgu nak jangan keluar lagi lah sebab cikgu nak screenshot dulu. Jadi hari ni ada berapa orang? 5. 5 ni sekejap lagi tolong bubuh kehadiran lah. Bubuh kehadiran. Sebab apa? Kehadiran ni akan direkodkan ni sebenarnya. Sebab kehadiran kamu ke sekolah pun sebenarnya. Kehadiran dalam Google Meet ni dikira sebagai kehadiran ke sekolah sebenarnya. Okey. Jadi kalau tak ada soalan, kita jangan keluar lagi lah. Cikgu nak